بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Yang saya hormati Tuan Kerusi Ahli Kitab Bahasa Imam Bilal Rakan-rakan Korea. Kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana Allah masih lagi beri kekuatan pada kita untuk kita hadiri, untuk kita fahami sikit banyak tentang kalam-kalam Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kita masih lagi bertumpu pada surah Al-Isra. Pasti dah lama dah kita tak beralih-alih surah, sebab saya rasakan banyak sangat perkara-perkara yang perlu kita fahami dan kita dengar di dalam ayat-ayat dalam surah Al-Isra ni. Rasa dah hampir setengah tahun dah, hampir 6 kali pertemuan kita masih lagi membicarakan tentang surah Al-Isra. Tadi di awal mukadimah pertemuan kita ni, tadi saya bacakan tentang satu ayat daripada surah An-Nisa, kalau tak ada saya, ayat 173 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak mahu nak memahami Al-Quran? Tadabbur. Daripada perkataan ayat tersebut saya rasakan keperluan untuk kita sama-sama kita nak fahamilah. Bagi kita golongan-golongan yang awam macam kita ni, kita faham aja apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk kita mentafsir, kita serahkan pada ulama-ulama yang besar-besar. Kadang-kadang ulama-ulama besar dia membicarakan tentang isi kandungan satu perkataan pun, dia akan merujuk banyak sangat perkara-perkara yang dibincangkan. Cuma kita sebagai orang awam, kita fahamkan apa yang Allah nak sampaikan. Tadi tu sempat saya tengok satu debat Ustaz Salman dengan Ustaz Piyu Faiz. Kalau tuan-tuan ada ikutilah perkembangan debat-debat seumpama tu. Ada yang setuju, ada yang tak bersetuju dengan debat-debat dilakukan di peringkat awam ni lah. Diumumkan debat-debat tu, dan debat ni adalah disiarkan secara langsung dan boleh ditonton oleh orang awam. Tapi bagi saya sebagai orang awam, kita ada perkara yang kita nak tahu. Setiap orang dia ada pendapat dia, dan kitalah nilai yang mana yang terbaik untuk kita. Cuma di situ ada satu, Ustaz Salman ada menyatakan tentang satu perkataan berkaitan dengan Al-Quran. Dia kata Al-Quran ni bahasanya adalah bahasa mudah. Dah dinyatakan di sini dalam Al-Quran tu bahawa Allah ni turunkan Al-Quran dengan perkataan-perkataan yang mudah supaya orang awam faham. Sebab apa tujuan Al-Quran yang ditujukan adalah untuk semua orang. Bukan golongan-golongan yang intelektual saja, bukan ulama-ulama yang besar saja. Kalau perkara seumpama itu berlaku, Al-Quran ni cuma boleh difahami oleh dituntut ataupun dikatakan cuma boleh difahami oleh ulama-ulama yang besar-besar yang dah mengaji besar. Dah mengaji sampai peringkat doktor falsafah dan sebagainya. Sayangnya seakan-akan perkara itu yang berlaku ketika zaman Katolik, Kristian Katolik, di mana bila orang membicarakan, orang mempersoalkan tentang sesuatu tu, dia kata kamu tak tahu. Ini adalah ilmu ni adalah untuk orang ulama-ulama. Sebab tu mereka tak dedahkan kandungan kitab Bible ni kepada umum ketika zaman Katolik. Itulah timbul rasa tak puas hati, itu timbulnya golongan Protestan. Nakira tuan-tuan Jadi afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa kamu ataupun mengapa tidak cuba untuk memahami Al-Quran, sedangkan Allah turunkan Al-Quran ini dalam bahasa yang paling mudah untuk difahami. Itu antara mukjizat Al-Quran. Mudah untuk difahami,
mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca. Kalau kita baca dua potongan, satu hadis, satu ayat Al-Quran, belas-kasi yang mana mudah yang kita baca? Mestilah Al-Quran. Begitu juga dengan bahasa Arab biasa dengan bahasa Arab Al-Quran, dia berbeza. Bahasa Al-Quran lebih mudah untuk kita sebut. Jadi dalam tempoh beberapa minggu kebelakangan, kita masih lagi membicarakan tentang perintah-perintah Allah yang Allah cuba sampaikan dalam suratul Isra. Tapi pada peringkat awal, kita ulang kaji sikit, kita beranjak sikit. Peringkat awal cerita tentang Bani Israel. Sampai sekarang lah kita masih lagi cerita berkaitan dengan Bani Israel. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan Gaza sekarang ni di Palestin. Tak selesai-selesai. Dan masuk kepada setahun lebih dah. Masih lagi kita dengar berita tentang sekali bom beratus-ratus anak-anak kecil, wanita, rakyat Palestin terbunuh. Jadi kita doakan perkara ni berakhir dengan segera. Semoga Palestin ni Allah bebaskan. Dan kita dengar juga bagaimana, kita perhatikan juga peristiwa Palestin yang memperlihatkan kita bagaimana golongan-golongan orang Islam yang telah sebagaimana yang dinyatakan oleh dalam satu hadis bahawa ketika akhir zaman umat-umat Islam ni akan dikerumuni oleh kaum-kaum yang lain, seakan-akan dikerumuni ketika orang sedang makan satu hidangan. Sahabat tanya, adakah disebabkan kita ni lemah, dan adakah disebabkan kita ni tak ramai orang? Dikatakan bahawa kita ni ramai, tetapi kita tak ada kualiti, seperti buih-buih yang berada di lautan. Di mana ombak hantar, di situlah kita pergi. Kemudian di dalam keadaan yang tidak kekal, mudah pecah. Itu keadaan kita sekarang. Kita nampak rakan-rakan Palestin kita, saudara-saudara Palestin kita dibunuh, diperlakukan sebagaimana apa yang daya kita. Di Mesir, Jordan yang bersebelahan, kalau kita tengok. Sekarang dulu Lebanon tak banyak sangat bantu, tapi sekurang-kurangnya perhatikan dengan adanya Hizbullah kat situ, bantu juga dalam mengajar kepada kaum-kaum Israel. Jadi kita fikirkanlah, adakah kita kualiti seumpama itu sebagai buih-buih yang di lautan atau tidak? Jadi insyaAllah tuan-tuan, itu adalah bab yang pertama, cerita berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, Allah bertanya juga, sebelum kita masuk kepada perintah-perintah Allah, dalam bab perintah-perintah Allah yang dinyatakan di sini, lebih daripada 10 perintah-perintah Allah yang Allah nyatakan dalam surah Al-Isra. Diceritakan tentang hari kiamat, bagaimana diperhatikan setiap individu akan dibekalkan dengan kitab catatan mereka, dan mereka akan membaca dan mempertimbangkan dan menilaikan apa tingkah laku yang tercatat di dalam kitab-kitab mereka. Dan diikuti dengan berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menjadikan siang dan malam, Allah menjadikan matahari dan bulan. Salah satu daripada kebesaran untuk menunjukkan kebesaran dan juga untuk mengira tentang masa. Kemudian selepas itu, pada ayat yang ke-22 sehinggalah ayat yang ke-39, kalau tak silap saya, semuanya menceritakan tentang perintah-perintah Allah. Itu yang telah kita bincang pada ayat yang ke-22. Dimulakan dengan perintah Allah, iaitu jangan syirik. Itu yang pertama. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu jadikan selain daripada Allah ni adalah Tuhan kamu. Kemudian perintah yang kedua, kita dah bicarakan tentang selepas syirik diperintahkan untuk
berbakti kepada kedua ibu bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu ayat yang biasa juga kita dengar. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perintah pada ayat yang ke-23 hingga sampai ke-25 itu cerita tentang perintah yang berkaitan dengan taat kepada ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa. Pada ayat yang ke-26 perintah yang ketiga adalah Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, itu adalah ayat yang ke-25. Kita pergi ayat yang ke-26. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabzira. Itu ada dua. Pada awal ayat yang ke-26 dinyatakan adalah perintah yang keempat adalah untuk memberikan hak-hak kepada orang yang kena berikan hak dia, kepada kaum kerabat, kepada orang yang bermusafir. Kasihnya maksudnya apa tuan? Sama ada zakat ataupun sedekah. Jangan syirik pada Allah. Kemudian tak berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga adalah memberikan hak. Dan di hujungnya adalah wala tubadzir tabzira. Janganlah kamu membazir, ataupun janganlah kamu boros. Itu yang keempat. Perintah Allah yang kelima, pada Allah, perintah Allah yang kelima masih lagi pada ayat yang ke-29. Wala taj'al yadaka ma'lulatan ila unuqiha wala tabsutha kulla batsin fataquda maluman mahsura. Jadi kata jangan membazir pada ayat yang ke-29. Dinyatakan pertama jangan kedekut, dan yang seterusnya adalah jangan keterlaluan dalam memberi. Kedekut pun tak boleh, Allah kata, dan terlalu berlebihan dalam memberi pun tidak boleh. Tadi membazir ini berbeza dengan kalau kita tengok di sini, jangan kedekut, jangan terlalu berlebihan. Kedekut kesannya dan juga berlebihan dalam memberi kesannya akan balik kepada diri sendiri. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi menjadi hina. Itu adalah yang keempat. Dan kemudian kita tengok yang kelima, pada ayat yang ke-31 berkaitan dengan perintah Allah jangan membunuh anak, khususnya anak perempuan. Itu perintah yang kelima dalam surah Al-Isra. Tapi biasanya kalau kita dengar membunuh anak ini dah memang keadaan yang kalau kita perhatikan selain daripada Islam, kalau kita tengok kaum yang lama, memang kebanyakan mereka akan ada upacara untuk membunuh anak-anak. Ini golongan jahilian. Bukan saja Arab, tapi kalau kita tengok di tempat-tempat yang lain. Kalau kita tengoklah keadaan yang masih berlaku sekarang ini di India. Di India, di China yang kalau kita katakan maju sebagai contoh, bila dapat anak perempuan sesuatu yang dikatakan sebagai mana. Kalau di China, sama macam orang Arab, dia akan pentingkan berkaitan dengan keturunan. Kalau keturunan tentu dia akan nak, kalau boleh sampailah kepada peringkat anak. Jadi dikatakan anak lelaki ini dia akan bawa nama keluarga itu, keturunan yang banyak. Tetapi kalau anak perempuan, keturunannya akan terhenti. Dia akan ikut keturunan bagi pihak suami. Begitu juga kalau di India. Kalau kita perhatikan di India ni, kalau pernikahan, pertunangan ni tuan-tuan, siapa yang bayar dia punya mas kahwin ni tuan-tuan? Perempuan kan. Kalau di Islam ni, lelaki yang bayar mas kahwin. Tetapi kalau di India, kita panggil dia dowry dia lah kan, perempuan yang bayar. Ini berlaku dengan rakan yang berada kat sekolah sendiri. Bukan kat Malaysia lah, jadi bukan kat Malaysia. Tapi kebetulan cikgu yang berada kat sekolah tu, suaminya dia ada dua adik-beradik.
Kemudian dia, ayah kebetulan dia dah yatim piatu, ayah dah tak ada, ibu dah tak ada, tinggal beradik dia. Dia lelaki, kemudian perempuan. Cikgu sekolah, dia kahwin dengan yang lelaki tu lah, maksudnya suami dia lah. Suaminya ada kakak. Baru dia tinggal 2 orang saja. Dan dibela oleh pakcik-pakcik dia lah, pakcik yang berasingan. Yang lelaki dibela oleh pakcik A, yang perempuan dibela oleh pakcik yang lain. Tapi yang berlaku perempuan ini, pakcik tu dia balik ke India. Dan dibela anak yang perempuan ni di India. Sampai di India, tuan-tuan, dia layan memandangkan dia tak ada ayah dan ibu, seakan-akan dia tak ada keturunan. Tapi dia katakan dia dapat layanan yang buruk. Lebih-lebih lagi apabila dia bernikah di satu perkampungan yang kecil lah, maksudnya perkampungan yang kecil, yang agak miskin. Bila dia menikah, dia perempuan tanpa keluarga, pendapatan yang sedikit, dia cuma boleh bayar mas kahwin dengan kadar yang rendah. Dalam tempoh perkahwinan tersebut, disebabkan dia tidak ada keluarga dan dikatakan sebagai orang miskin, dia dilayan dalam keluarga itu sebagai seakan-akan hamba. Masak, minum tu, itu dah ada biasa, itu kerja biasa lah macam kita. Tapi kat sini, kalau ada adik-beradik lain yang bersalin sebagai itu, dia akan jaga anak-anak tersebut. Dia akan buat kerja-kerja yang kotor-kotor dan sebagainya. Dihina disebabkan oleh sedikitnya mas kahwin yang dia boleh keluarkan dan tiada keluarga. Tetapi nak dijadikan peristiwa itu sesuatu yang perubahan. Adik dia yang berada di Malaysia ni, dia kata cerita-cerita, pakcik dia cerita-cerita, kamu sebenarnya ada kakak, dia kata. Tapi kakak kamu dah balik ke India. Dia lahir kat Malaysia, tapi dibawa ke India. Jadi dia niat, adik dia niat untuk cari kakak dia. Dia minta cuti seminggu, cikgu juga. Yang lelaki ni pun cikgu, isteri dia tu sama sekolah dengan saya, tapi suaminya sekolah di College Seri Stan, Tank Tanam juga. Dan tempoh dia ambil cuti seminggu, dia cari kakak dia. Hingga hari yang terakhir dipertemukan. Dia tanya lah, kat kampung tu kenal tak sekian-sekian sen bandar kecil kan, ramai tak kenal. Hingga hari terakhir, dia kata, okey, kenal dia. Dia bawa ke rumah. Dia tahu, cikgu ni adalah India daripada Malaysia. Perkampungan tu sangat dirasakan orang yang India kat Malaysia ni hebat, dengan kerabat yang tinggi, dibayangkan dengan kekayaan. Disambut dekat perkampungan tu, dihantar sampai depan rumah. Dan bila dia berjumpa dengan kakak dia, persepsi kampung tu terhadap kakak dia dah berbeza. Dia kata, rupanya ada adik-beradik di Malaysia pula, dia kata. Lepas tu kakaknya mendapat layanan yang istimewa. Kemudian dia bawa adik dia bagi sedikit wang kepada kakak dia untuk bina rumah sendiri. Walaupun nilai dia kecil, tapi di sana bila bina rumah, di antara rumah yang besar. Sampai sekarang lah, apabila cikgu perakan saya dengan suami dia balik pergi melawat kakaknya di India, sampai peringkat mereka ni diadu-adukan sampai mereka ni ditandu. Dan kita pasal apa, tuan-tuan? Nilai wanita di India masih lagi, kalau kita lihat tradisi, masih lagi dalam keadaan yang hina. Sesuatu yang menyusahkan, tak banyak faedah. Tetapi Islam lah yang membawa wanita ni kepada satu peringkat yang lebih tinggi. Pasal satu peristiwa lagi, kalau kita perhatikan, kita biasa dengar tentang, bila cerita tentang pembunuhan anak perempuan ketika Arab Jahiliyah, kita dengar cerita tentang siapa, tuan-tuan? Sayyidina Umar. Banyak kita dengar cerita-cerita bahawa Sayyidina Umar ni telah membunuh anak perempuannya ketika ia masih jahil. Tuan-tuan pernah dengar kan? Cerita ni. Cerita ni sahih atau tidak, tuan-tuan? Cerita ni adalah tidak sahih. Cerita ni adalah tidak benar. Sengaja ada pihak-pihak menceritakan tentang keburukan khalifah Islam, terutama khalifah yang
yang tiga, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang paling teruk ada wanita. Kemudian Sayyidina Utsman. Tapi yang paling banyak diburukkan adalah dua khalifah ini. Buktinya apa tuan-tuan? Kalau pelaku pembunuhan Sayyidina Umar telah membunuh anak dia, jadi anak dia Nabi siapa tuan? Isteri Nabi Hafsah. Jadi tentulah Hafsah dia telah dibunuh pada peringkat masih kecil. Kita tengok di situ. Jadi siapa yang tabur fitnah-fitnah ni? Orang yang ada kepentingan. Biasanya kalau kita tengok, kalau memburukkan khalifah ni adalah golongan-golongan yang kita bagi sebagai golongan-golongan Syiah. Jadi itu adalah perkara yang perintah Allah yang keberapa tadi tu. Perintah Allah yang keempat tadi. Kemudian Allah perintah yang kelima kalau kita bacakan di sini adalah ayat yang ke-30, ke-32. Kita suatu yang ayat itu masuk yang baru ni. Ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat juga kita dah biasa dengar. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahishatan. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang fahisyah. Fahisyah adalah perbuatan yang keji. Bukan buruk saja, tetapi keji. Kalau dalam Al-Quran disebutkan sebagai fahisyah, dia merujuk kepada perbuatan yang ada kaitan dengan zina. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Ada dua. Fahsyah yang ada berkaitan dengan zina. Jadi siapa yang tinggalkan solat, siapa yang tak solat, bermakna kecenderungan untuk melakukan fahsyah, zina dan juga munkar adalah tinggi. Jadi berat sebenarnya. Berat bila anak-anak kita dia leka tentang solat mereka. Bila kita sendiri pun leka tentang solat kita. Anak-anak tengah tanam. Hari itu dia pergi ke camp lah, di Tanjung Malim tu, apa namanya, camp apa, biasa popular tu, camp. Di camp, dan lebih kurang dalam ada 40 orang pelajar Islam tingkatan 6 di high school. Dan kebetulan waktu tu pagi tu saya diminta untuk bawa solat tahajud, kemudian sikit tazkirah. Saya tanya dalam pertemuan tu, saya tanya daripada 40 tolak yang tak hadir tu, yang mamnu datang haid semua tu, lebih kurang 30 lebih yang ada di dalam solat tu. Bila saya tanya, sekarang kamu tutup mata semua, jujur kan? Bila mereka tutup mata, saya tanya, siapa yang lekap solat 5 waktu? Daripada 35 lebih kurang, kita anggap 35 orang adalah tuan, berapa orang yang penuh demi solat? Tak sampai 10. Lebih kurang dalam 5 orang sahaja yang jaga solat 5 waktu. Itu anak-anak kita tu. Kita bayangkan kalau dekat Bukit Dusun kita, kalau 5 daripada 35 tu, kita anggap berapa peratus tu tuan? Kita anggap dia hampir kepada 10% kan. Hampir 10%, kurang daripada 10% yang solat penuh. Bermakna yang lain 80%, 90% sama ada mereka solat tak penuh ataupun mereka tak solat. Waktu saya tanya lagi, berapa orang yang 4 waktu? Ada 3 waktu, agak ramai. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita sendirilah sebagai mak ayah, kita sebenarnya kita tak perhatikan anak-anak kita. Jadi kita tengok-tengoklah, tanya-tanya lah, dah solat belum, biar dia bosan dengan pertanyaan tu. Sebab apa? Itu adalah pertanyaannya. Pertanyaannya, biar dia bosan, biar dia buat.
Biar dia buat secara terpaksa. Kita risau dulu. Okay? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nak cerita pasal zina ni tuan-tuan, kalau kita perhatikan ada hadis Nabi menyatakan tanda-tanda akhir zaman adalah berkaitan apa? Banyaknya. Pertama adalah tanda-tanda akhir zaman dalam hadis ni yang ada 3. Yang pertama, akan ditariknya ilmu oleh Allah, akan diangkat ilmu daripada Allah. Dan kebanyakan orang banyaknya orang akan jadi orang yang bodoh sebab takrib. Sebab tariknya ilmu yang berkaitan dengan agama. Bagaimana orang target? Dengan mematikan ulama-ulama. Dan tak ada pengganti-pengganti. Kalau ada pengganti pun ulama-ulama yang kita panggil sebagai ulama yang syuk, iaitu ulama yang jahat. Ulama yang jahat, ulama yang menyampaikan ilmu atas sebab faktor kewangan, atas sebab faktor peribadi. Ramai tak tuan? Ramai. Kita tengoklah di Indonesia, sekarang ni kan teacher pasal Habib kan, di Habib terlalu. Kenapa Indonesia terlalu ramai Habib? Kat Malaysia ni ada tak keturunan Habib? Ada. Dia dengan Habib jual, jual emas contohnya kan. Itu mungkin keturunan Habib, kita tak tahu kan. Tapi kita tak ada anggap Habib yang berada di Malaysia ni sebagaimana kita orang Indonesia melayan Habib yang berada di Indonesia. Sampai mereka, kalau kita tengoklah, nak berjumpa dengan Habib tu mengesot. Dia duduk dekat sofa, dia nak jumpa dengan Habib, nak salam dengan Habib, dia mengesot. Sampai mereka ni tuan-tuan, hinanya diperlakukan rakyat oleh golongan-golongan. Kita tak nafikan ada di antara mereka Habib yang sebenar. Tapi kata-kata Habib-Habib yang kat situ, kalau kita perhatikan, sebenarnya adalah atas kepentingan diri mereka. Rumah-rumah Habib kita tengoklah. Isu kali ni, isu yang besar sikit, Habib Bahar Smith kan. Tuan-tuan, ada tak tuan-tuan? Bahar Smith kan, muka macam orang putih, rambut pirang, panjang kan. Dicampur pihak yang berkuasa, yang menjaga tentang nasab Nabi ni, dia cabar buat DNA. Dia tak nak. Dia kata boleh, kalau buat DNA, kata pergi korek kubur Nabi, ambil DNA Nabi, dia kata. Benda yang mustahil lah, yang susah untuk kita buat benda macam tu. Apa yang berlaku tuan-tuan, kalau kita tengok contoh Habib-Habib seperti kita tengok rumah-rumah mereka dan semuanya kebanyakannya adalah malikan. Kalau kita tengok ciri itu pun sendiri pun dia dah bertentangan dengan ciri Nabi. Kita bandingkan rumah Nabi macam mana, berbanding dengan yang mengaku diri mereka ni Habib-Habib yang berada di Indonesia. Sangat berbeza. Kalau kat Malaysia ni kita ada contoh kan, kita tengok rumah Tok Guru kita macam mana, berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang rumahnya malikan, kita tengok daripada segi akhlak, daripada segi ilmu mereka. Yang Habib Bahar Smith tu, bila dia baca tentang kitab ni, tuan-tuan nampak sendiri kan macam dia baca kan. Dia baca macam baca Rumi. Dia baca daripada sebelah kanan, daripada sebelah kiri ke kanan. Dia baca apa? Perkataan kalimah yang pertama adalah yang berada di kiri, diikuti dengan kalimah yang kedua. Jadi tolong terbaliklah makna dia. Kalau kita ambil contoh lah, tadi kita ambil contoh ada ayat yang ke-20 tadi lah. Sebabnya pada ayat yang ke-32, kalau kita ambil contoh, wala taqrabuz zina kan. Tadi ayat yang ke-34 wala taqrabuz zina. Dia akan baca jadi macam tuan-tuan. Dia akan taqrabu la wa. Dia akan jadi begitu baca dia. Taqrabu la wa. Maksudnya wa la taqrabu zina. Dia akan jadi zina taqrabu la wa. Dia akan baca sebab itu. Tak perlu hara makna dibuat ni tuan-tuan. Jangan dekati zina. Jadi zina jangan dekati, jangan jangan dekati, jangan dan terbalik-balik dah. Jadi iktibarnya tuan-tuan, jangan kita merujuk sangat pada keturunan. Nabi dah sebut memang
Ahlul bait ada dia punya keistimewaan dia. Tapi jangan lupa, Al-Quran kata, biasa kita dengar, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ni adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Kita dengar yang betul-betul. Jadi itu adalah berkaitan dengan yang ayat yang ke-34, jangan dekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati dengan zina, innahu sesungguhnya ia adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk. Wa sa'a sabila, perbuatan yang jalan yang buruk. Jadi dalam ayat Al-Quran ni tuan, berkaitan dengan zina ni, kata ayat Quran yang paling jelas lah. Kita boleh rujuk pada pada surah yang ke-24, iaitu surah An-Nur. Dia banyak cerita tentang zina. Di awal-awal surah tu dah cerita berkaitan dengan zina. Surah An-Nur ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di surah yang ke-24. Jadi kita surah Al-Isra ayat surah yang ke-17, kita pergi pada surah yang ke-24 iaitu An-Nur. Pada ayat yang pertama, kalau cuma bismillah berkaitan dengan zina. Tadi pada ayat dalam surah Al-Isra dia kata wala taqrabuz zina. Ini adalah jangan kamu dekati zina. Dekati perkara-perkara yang bawa kepada zina. Jaga mata, jaga telinga. Jaga mata daripada melihat perkara-perkara yang mendekatkan kepada zina. Jaga telinga daripada mendengar cerita-cerita yang berkaitan dengan zina. Sekarang kita tengok seakan-akan di zina ni dipromosikan. Orang-orang yang melakukan zina dapat simpati daripada rakyat-rakyat Malaysia. Kita tengok siapa, Da'i Said ke Piyu Said ke Da'i Said, Piyu Said. Dia dapati masalah merokok, kemudian zina. Tapi ramai komen-komen kalau kita tengok, mereka bersimpati, mereka mendoakan. Doa tu bagus lah. Tapi rasa simpati dengan orang-orang yang melakukan zina ni sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Nanti kita tengok apa Quran kata. Begitu juga beberapa hari itu, seorang yang dikatakan sebagai pelacur lelaki kan. Dalam bahasa kita sekarang panggil gigolo lah kan, gigolo. Dia berzina, dia bangga dalam dia punya pos pun dia berbangga. Dia telah melayan ramai perempuan dan didakwa. Itu juga komen-komen dia, kalau kita perhatikan ni tuan-tuan, kebanyakan perempuan yang komen. Mereka rasa mereka simpati, mereka mendoakan dan sebagainya. Kita risau perkara itu bahawa apa? Perempuan yang mudah, anak-anak perempuan ni kita kena jaga tuan-tuan. Risau sangat. Dalam surah An-Nur, tadi berkaitan dengan dalam surah Isra cerita pasal zina. Dalam surah An-Nur kita tengok ayat yang kedua tuan-tuan. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina. Az-zani dan lelaki penzina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jamdah. Itu dia punya hukuman dalam surah An-Nur. Dalam penzina perempuan dan penzina lelaki, kenapa sebut perempuan dulu tuan-tuan dalam ayat ni? Dalam perkara-perkara lain disebutkan lelaki, kesalahan lelaki dan kemudian diikuti perempuan. Tapi dalam zina, kalau kita tengok dalam ayat ni menyatakan perempuan dulu. Az-zaniyah, az-zaniyatu, seorang penzina perempuan, disebut perempuan dulu. Sebab kecenderungan kelemahan iman yang cenderung kepada perbuatan zina ni, dia akan, pertama adalah faktor ni dia akan bermula dengan perempuan. Lelaki nak berzina, dia melihat perempuan, dia mendengar suara perempuan, dia terasa lah perempuan yang suara manja-manja,
Dan ada timbul keinginan lelaki pula untuk berzina dengan dia. Jadi kita lihat kat situ, sebab itulah dikatakan penzina wanita dan penzina lelaki. Hukumannya adalah fajlidu, maka pukullah dia, rotanlah dia ataupun deralah dia. Fajlidu kulla wahidin, setiap seorang minhuma daripada keduanya mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali sebatan. Itu dalam Al-Quran. Kalau tak nak laksanakan, diam. Jangan hina. Ni apa ni hukum Islam ni? Rotan 100 kali untuk zina, mana boleh terpakai sekarang? Mudahnya. Kalau kita tak boleh nak laksanakan, kita senyap. Jangan keluarkan. Bila kita keluarkan, kita dah cabak Al-Quran, kita dah menentang ayat Al-Quran ni, jatuh, tuan-tuan. Jatuh mereka kafir. Tak setuju rasa kita buat. Yang tak setuju siapa, tuan-tuan? Yang tak setuju orang yang melakukan zina. Orang yang cenderung kepada perkara itu, mereka tak setuju lah. Macam kita ni, kita tak lakukan zina, setuju tak? Sebab setuju. Ada satu video berkaitan dengan Palestin, kata dia baca ayat Al-Quran, dia cerita berkaitan dengan seksaan Allah di neraka. Bagaimana Allah seksa orang-orang yang berada di neraka, Allah akan bangkar sampai hancur kulit, dan Allah akan ganti dengan kulit yang baru, untuk mereka rasakan dia punya seksaan tu lagi. Hari itu saya dah cerita dah berkaitan dengan saraf-saraf yang ada pada kulit. Dia katakan kejamnya hukuman Islam, dia kata kejamnya orang-orang yang tak nak, yang syirik pada Allah, dihukum seumpama tu dibakar sampai hancur kulit, diganti kulit baru, bakar lagi. Tapi dia kata kemudian dia rasa waktu tu sangat kejam. Tapi selepas berlakunya peristiwa yang berada di Palestin, dia kata memang layak kalau macam orang Israel tu kena dengan hukuman Allah tu. Dia belum Islam, tapi dia baca, dia kata memang layak. Sebelum tu dia tak setuju dengan hukuman bakar kulit tu kan, sampai terbakar kulit, ganti kulit baru. Tapi dia tengok apa yang orang Israel buat pada Palestin, dia kata memang layak. Orang yang seumpama ni dihukum dengan Allah dengan keadaan seumpama tu. Begitu juga dengan ni, Watan sebanyak 100 kali. Wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kamu, jangan kamu rasa apa? Ra'fatun kat sini kita rasa belas kasihan. Jangan ada rasa belas kasihan ketika kita melaksanakan hukum Allah tu. Watan 100 kali. Kita tahulah watan secara Islam sebenarnya macam mana kan, berbanding dengan watan penjaga yang sebenar kan. Kalau hukum watan pun macam watan dekat sekolah tu, kalau kita tengok peraturan sekarang. Dulu kalau watan, kita buat watan. Dulu saya jadi warden 9 tahun dekat sekolah. Umur 30-an, tengah kuat dah rasa. Watan kuat lah. Sekarang umur 50, watan, dia tak apa-apa, kita yang demam. Itu yang berlaku tu, sebab sekarang, sebab tu lah, bila umur 50 ni dah kurang marah, watan dah tak ada lah, sebab saya mengajar tanam kan. Dulu jadi warden, memang saya watan. Periksa gagal pun saya watan. Sampai berkat tu. Kat sekolah ni, terus sekolah ni, asrama ni dikumpulkan orang-orang takraw, orang sukan. Jadi faham-faham lah pelajar-pelajar yang sukan ni macam mana tuan-tuan dengan malam, dengan sak pokoknya semua tu, dengan fly dia, boleh lompat pagar. Orang sukan boleh lompat pagar, pergi outing kat luar, main game sebagainya. Jadi bila saya ambil alih water kat situ, siapa yang lakukan kesalahan berulang, buang. Saya masukkan pelajar-pelajar yang nak. Lepas tu habislah program takraw tu, marah dia punya pegawai-pegawai kat PPD tu. Habis dah takraw semua, saya lah dah keluar dari tu. Jadi kat situ tuan kan, maksudnya apa? Jangan rasa belas kasihan bila hukum tu. Al-Quran sendiri kata, bila hukum. Sebab apa?
Bila kita rasa belas kasihan, sebenarnya kita menghalang daripada Allah dah kata, bila zina hukuman yang paling sesuai rotan. Lepas tu ada tambahan lagi tu kan, apa ni? Sebanyak 100 kali wala, ya tadi wala ta'khuskum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jangan rasa belas kasihan. Yang sama, lepas tu apa? Wal yashhad. Dan pastikanlah ada apa? Hendaklah ada yang saksikan hukuman rotan tu. Rotan tu 100 kali tak boleh masuk dekat bilik. Cuma ada 2-3 orang je tak. Mesti dilakukan di halayak ramai, ada dia punya saksi dia. Sebab kita nak bagi pengajaran kepada masyarakat tempat tu. Kalau masuk bilik, rotan kat dalam bilik, masyarakat sekeliling tak nampak benda tu salah. Rotan 100 kali di halayak ramai dengan saksi-saksi orang yang beriman, orang Islam menjadi saksi. Itu hukumannya. Itu adalah bagi, kalau kita tengok, dia ada 2 jenis orang yang zina ni. Satu zina kita dipanggil zina yang muhsin, satu ghairu muhsin. Muhsin adalah orang zina yang berat ni, adalah orang yang dah berkahwin tapi berzina, kita panggil dia sebagai penzina yang muhsin. Dia ada isteri, dia ada suami tapi dia berzina. Itu adalah berat. Dalam hadis, dalam Al-Quran, hukuman dia apa tuan-tuan? Kalau macam kita yang dah berkahwin ni, kita berzina ni, apa hukuman pada kita? Kalau dalam Al-Quran dan hadis, kena sebat 100 kali juga. Sebat juga, rejam juga. Sebat, kemudian rejam sampai mati. Buat tak buat tuan-tuan? Tak buat hukuman ni. Sekadar pada zaman sahabat, sekadar rejam. Sekadar rejam dia tak sebat. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis lagi, sebat dulu 100 kali baru rejam. Besarnya beratnya dosa zina. Itu yang. Tapi yang tadi Al-Quran sebut pada ayat yang surah Nur, ayat yang kedua ni merujuk pada golongan yang belum kahwin, yang belum menikah. Ghairi ni adalah tidak, muhsin adalah yang belum menikah. Golongan ini tidak menikah 100 kali sebatan. Itu hukumannya. Kemudian kita tengok wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan disaksikan azabahuma, azab kedua-duanya, ta'ifatun, segolongan daripada orang-orang yang beriman. Pada ayat yang ketiga, az-zani, tadi ayat yang pertama, hukum dengan sebatan. Pada ayat kedua Allah sebut apa? Wazani, dan lelaki penzina. Baru disebutkan lelaki dulu. Tadi biasa ayat yang kedua tadi perempuan dulu. Dalam melakukan zina Allah sebutkan perempuan dulu. Tapi kat sini Allah kata az-zani la yankihu ila zaniyatan. Maksud apa tu kan? Orang lelaki penzina, orang yang penzina, suka berzina ni, dia la yankihu, mereka tidak akan bernikah kepada perempuan-perempuan illa selain adalah penzina wanita. Maksudnya apa? Hukumnya apa? Kalau kita tahu, sebagai contoh, kita ada anak lelaki lah, kita nak meminang seorang perempuan. Kalau kita tahu yang perempuan tu adalah remaja yang kita kesan dia banyak berzina, di sini hukumnya apa tuan-tuan? Larang. Tidak boleh pemuda yang tidak berzina bernikah dengan perempuan yang berzina. Begitu juga sebaliknya. Lelaki yang berzina, dia tak boleh menikahi kepada perempuan yang perempuan yang suci. Itu Al-Quran kata. Seli, sebab itulah kita kena seli dia.
Tuhan dah susun dah isteri kita macam mana, sesuai dengan kita. Dulu kita pun pernah kot dihampakan percintaan kita kali pertama, tiba-tiba makmur kita yang lama tu dia pilih pula partner lain. Tapi bila kita jumpa dengan isteri kita, kita fikir balik lama-lama, kita buat perkembangan, patutlah Allah tak nikahkan kita dengan pilihan kita yang pertama tu. Kenapa Allah pilihkan isteri kita jadi teman kita? Kenapa Allah pilihkan isteri kita sekarang? Sebab Allah memang Allah dah tetapkan yang paling sesuai dengan kita, Allah jadikan dia sebagai isteri kita. Jadi syukurlah isteri yang kita ada ni, walaupun dia sihat, sebagai contoh, macam isteri saya lah kan, dulu sebelum nikah 49 kilogram, alhamdulillah. Lepas nikah, alhamdulillah jadi 80. Alhamdulillah, bersyukur. Tapi tes darah okey semua, clear. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, alhamdulillah. Maksudnya saya bagi perhatian bermutu lah untuk kat isteri saya tu kan. Jadi ini yang terbaik untuk kita. Jangan sampai kita timbul lah ibu bapa tu nampak lebih baik lah, macam teringin pula kita nak nikah dengan orang lain sebab kita rasa dia lebih baik. Banyak sangat kes lah tuan. Nikah pertama, nikah kedua, sekali dia patah balik kepada yang pertama. Sebab yang pertama tu dah sesuai. Nampak cegah masa-masa yang kita pasal nikah kedua ni. Baik, itu adalah kalau kita tengok yang berkaitan dengan zina. Az-zana, saya ulangi sekali. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikan. Seorang lelaki berzina, dia tidak akan menikahi kecuali wanita yang berzina ataupun wanita-wanita yang musyrik. Musyrik, wanita yang bukan Islam, tapi syirik. Musyrik adalah daripada kata syirik, yang mensyirikkan Allah. Kemudian disambung mana sebab mana tadi? Wazaniyatu, dan wanita penzina, la yankihuha, mereka dia tidak akan bernikah illa zanin, kecuali lelaki yang penzina juga, atau musyrik, ataupun lelaki-lelaki yang musyrik. Wa hurima dzalika ala mu'minin, dan diharamkan, diharamkan ala zalika, perkara tersebut kepada orang-orang yang beriman. Kat situ dinyatakan diharamkan bernikah dengan orang yang berzina. Tapi kalau dia bertaubat, itu belakang, itu cerita lain tu. Ada orang tanya soalan, Ustaz, saya ni dulu, sebagai contohlah, saya ni dulu pernah berzina. Perlu tak saya cerita dekat suami saya? Contohlah. Perlu tak tuan-tuan? Sebab saya rasa macam saya ni tak jujur pada suami kalau saya tak bercerita dengan dia. Perlu ke tidak tuan-tuan? Tak perlu. Dalam Islam, tak perlu. Itu perkara yang tak perlu cerita dengan suami. Sebab apa? Dia akan lagi memburukkan lagi keadaan. Allah dah tutup kesalahan. Jangan dibuka. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan kita yang lepas, jangan kita rasa sesal, kita cerita dengan orang, ya Allah, dulu hari tu aku jahat, sekian aku curi motor X5 siapa, sebagai contoh. Tak payah cerita. Sebab kita dah bertaubat, Allah dah tutup aib kita, biarkan. Tak perlu cerita. Jadi kesalahan secara nama, tuan-tuan, tak payahlah. Kita simpan, kita berhadapan dengan Allah saja. Itu sikit sebanyak tuan-tuan. Sebenarnya banyak lagi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran yang cerita pasal zina ni tuan-tuan. Antaranya adalah suratul A'raf, suratul Furqan, ada cerita sikit sebanyak tentang zina tuan-tuan. Zina juga kalau kita perhatikan dalam perkataan lain, sebagai contoh tadi adalah berkaitan dengan pengangkatan apa selain berzina, fawahisha. Fawahisha, perbuatan yang
keji. Itu di dalam Quran disebut dengan perkataan-perkataan yang tadi tuan-tuan. Jadi kalau kita baca hadis ni, tak selesai tadi tentang hadis. Tanda-tanda hari kiamat tadi yang pertama ada diangkatnya hadis tentang zina ni tuan-tuan. Merujuk zina merupakan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat. Pertama adalah diangkatnya ilmu dan banyaknya orang-orang yang jahil tentang ilmu agama. Sekarang kita tengok ramai sangat ustaz-ustaz instant tiktokers. Kita tak tahu background ustaz tidur. Dia tak ada background sejarah pun, sejarah background tentang agama pun, tiba-tiba dia cerita pasal hukum. Nampak terlihat dengan akhlak dia dan sebagainya. Kalau kita tengok kat situ, ramai sangat sumpah itu. Hasil daripada Meru dengan pergi kapal pun ada juga tiktoker yang cerita pasal agama tapi bukan mereka tak berapa faham tentang agama. Saya pun tak berani tu. Orang tanya saya pasal fiqh, saya tak berani nak jawab. Sebab itu bukan semua kita tahu. Dan yang kedua, tanda-tanda kiamat adalah ramainya orang yang berzina secara terang-terang. Itu ciri yang kedua. Tanda-tanda kiamat. Diangkatnya ilmu agama pada masyarakat, pada orang-orang. Yang keduanya, ramainya orang yang berzina. Dan kemudian dia berbangga dengan zina dia, tuan-tuan. Terang-terang. Berbangga pula ada dia berzina dengan orang sekian-sekian. Yang ketiga, dan banyaknya ramainya orang yang minum arak. Itu dalam hadis ini disebutkan 3 perkara. Pertama, hilangnya orang yang berilmu agama dan bangkitnya ramai orang-orang yang jahil tentang agama. Yang kedua adalah ramainya muda berzina. Dan ramai ke tidak tuan-tuan sekarang, zaman sekarang ni orang zina? Ramai. Dan juga ramainya orang yang minum arak. Kita tengok di Kedah sendiri tuan, pemapasan kerajaan negeri cuba jangan jual arak, jangan judi. Tapi kuasa akhir sekali pegawai itu sampai kepada pihak persekutuan dibatalkan. Berat kerja kita tuan-tuan, nak jaga Islam kita, nak jaga kita sebagai seorang yang beriman sama sekarang berat. Kita nak jaga anak kita sesuatu yang berat dengan telefon dan sebagainya. Itu tak hadis tadi tuan-tuan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan zina. Antara yang popular adalah tidak beriman seseorang yang kita biasa dengar. Seseorang tu dia tidak beriman ataupun dia hilang iman dia ketika dia melakukan zina. Masa dia berzina, hilang iman dia. Itu ada dalam Al-Quran. Dan iman tu akan kembali balik selepas dia melakukan, habis dia melakukan, barulah iman tu datang balik. Masa dia melakukan, dia tidak beriman. Dan banyak lagi hadis yang berkaitan bagaimana cara nak mencegah. Antaranya adalah jangan berkhabat. Hadis Nabi kata, kalau 2 orang lelaki dan perempuan berdua-duaan, orang yang ketiga adalah syaitan. Lepas tu ada hadis Nabi kata, jika lelaki dan perempuan berdua-duaan, dia kata pastikan ada kerabat dia. Maksud ada orang yang ketiga dari kalangan kerabat dia. Ini bukan merujuk pada dating gitu tuan. Ini merujuk kalau jika ada lelaki dan perempuan dalam keadaan biasa pun, pastikan ada orang ketiga yang merujuk pada kerabat perempuan tersebut. Kalau dating memang dalam Islam ni tak boleh lah. Berdua-duaan, naik motor, nampak sayang satu kampung ni, mak buah aku kan, sebagai contoh. Yang hospital ni, sekarang buku 7. Saya setuju dengan tuan-tuan. Kita sempat sentuh lagi tentang dalam surah Al-Isra perintah Allah, iaitu kita tambah dengan perintah Allah supaya tidak melakukan zina. Ada lagi beberapa lagi. Nanti kita akan dapat perintah Allah tentang jangan sombong, jangan melakukan tipu daya dalam timbangan dan sebagainya. Pada ayat yang berhampiran.
daripada ayat 23 ayat 23 sampailah ayat yang ke-37 ke-39 tuan-tuan, yang Allah cerita berkaitan apa? Perintah-perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Jangan buat sekian, jangan buat sekian, jangan buat sekian. Jadi sebab itulah dalam surah Al-Isra ni tuan-tuan, banyak cerita yang selain daripada berkaitan dengan kekuatan akidah, cerita yang Isra Mi'raj yang tak masuk akal sebagai contoh. Tiba-tiba kita tengok kenapa ada peristiwa tu adalah tujuannya adalah untuk menguatkan iman kita. Kemudian dibalikkan tentang kejadian kiamat, diingatkan tentang kejadian kiamat, diingatkan tentang setiap orang akan ada buku catatan yang akan dibaca oleh mereka sendiri, yang mereka akan hukum diri mereka sendiri berdasarkan kepada catatan tu. Iqra kita bacalah kitab kamu tu, dan cukuplah diri kamu menilai apa hukumannya yang kamu lakukan di situ. Buka je kita dah tahu dah nasib kita bagaimana. Sampai pada perkataan ayat yang ni, perintah Allah sebut pula jangan buat dan apa yang perlu buat. Allah Allah. Saya rasa setakat ni insya-Allah akan datang kita, jadi hari ini kita akan kita berhenti pada ayat yang kedua 23. Okey. Pada ayat yang ke-32. Okey. Insya-Allah akan datang kita akan pada ayat yang ke-33. Masih berkaitan dengan jangan membunuh, kemudian jangan makan harta anak yatim, kemudian jangan berlaku sombong, jangan suka berprasangka. Kita tak yakin perkara tersebut, kita main agak-agak aja. Rasanya saya nampak lah, rasanya saya dengar. Itu memang dilarang dalam Al-Quran. Itu kita panggil sebagai apa? Zon. Zon. Kadang biasa kita dengan husnuzon. Prasangka yang baik, husnu baik, zon. Prasangka yang baik. Tapi secara umumnya zon ni adalah prasangka yang datang daripada perkataan, daripada was-was. Was-was ni adalah semuanya adalah bisikan syaitan. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.